Jangan marah ha? Sekian saudara story. Apa dah skema sangat. Hi guys, welcome back to our channel. Macam mana video pertama hari tu pasal Lee Kuan Yew? Okey tak okey? Terima kasih kepada korang yang terus support video Lee Kuan Yew hari tu. So alhamdulillah mendapat sambutan yang terbaik. Terima kasih kepada korang. So hari ini sempena Malaysia yang akan menyambut kemerdekaan tidak lama lagi. Aku nak berceritakan tentang seorang legendary yang sangat terkenal di Malaysia. Siapa yang tak kenal, memang rugi. Tengoklah, aku dah berpakaian macam ni. Nak jadi siapa lagi? Tunggu apa lagi? Siapakah dia? Apakah ia? Mengapa ia terjadi? Sebentar lagi, terus stay tune di OS. Guys, aku nak ceritakan hari ni pasal P. Ramlee. Sempena bulan kemerdekaan ni, aku rasa P. Ramlee ni related dengan bulan kemerdekaan. P. Ramlee atau nama sebenarnya Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih merupakan anak kepada pasangan Tengku Nyak Putih bin Tengku Karim bersama dengan Cik Mah Hussein. Okey. Beliau ini dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929. Pendidikan awal beliau dapat, sekolah pertama beliau adalah di Francis Light English School. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Jempenis Navy School dan akhir sekali beliau ke Penang Free School. So, karier beliau bermula pada tahun 1945. Dan aku sekarang ni nak ceritakan isteri beliau terlebih dahulu. Yang pertama, beliau berkahwin dengan Junaidah Haris pada 17 September 1947 dan sayang sekali jodohnya tidak panjang dan bercerai pada 17 Oktober 1953. Tapi perkahwinan yang pertama ini beliau dikurniakan dua orang anak, iaitu Muhammad Nasir dan juga Arfan. Manakala perkahwinan kedua beliau berkahwin dengan kerabat di Raja Negeri Perak tau. Iaitu Norizan Muhammad Noor yang sanggup meninggalkan kehidupan istana beliau semata-mata untuk cintanya terhadap Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So, perkahwinan beliau bersama dengan Norizan Muhammad Noor pada 6 Februari 1955. Tengok gagap aku. Dan sayang sekali beliau bercerai pada 16 Oktober 1961. Dan perkahwinan terakhir bersama dengan Puan Sri Saloma. Puan Sri Saloma ni merupakan penyanyi juga, pelakon. Ada dalam cerita-cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini pada 21 Oktober 1961. Beliau juga menjaga beberapa orang anak, anak angkat, anak tiri, anak kandung pun ada. Dan salah seorang anak beliau adalah Dian P. Ramlee. Dian P. Ramlee ni merupakan salah seorang pelakon yang terkenal di Malaysia. Siapa yang, kalau aku tunjuk muka dia kat sini, mesti korang kenal lah kan. Dian P. Ramlee. So, ada juga antara anak-anak beliau yang membantu beliau dalam melakukan filem-filem, antaranya filem Anak Bapa dan lagu dalam cerita Tiga Abdul. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. So, adalah juga orang kata menurunkan ilmu serba sedikit kepada anak-anak beliau ini. So guys, beliau ni sangat menyintai isteri-isteri beliau. So, aku nak ceritakan yang nampak. Aku nak ceritakan pasal Junaidah. Junaidah ni bercinta dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni sewaktu betul-betul P. Ramlee belum terkenal. Tapi apakan daya, jodoh mereka tak panjang. Dan Norizan, iaitu isteri kedua Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, merupakan seorang kerabat di Raja Negeri Perak yang menyintai beliau sebagai seorang seniman. Akhir sekali beliau berkahwin dengan Puan Sri Saloma yang sangat menyintai beliau sebagai, aku kata, sebagai seorang seniman ataupun orang seni
Dan Tan Sri Saloma juga merupakan seorang orang seni sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan beliau juga pernah dikurniakan bintang kebesaran darjah Panglima Setia Mahkota Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong pada tahun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Dan beliau meninggal dunia pada 29 Mei 1973 pada umur 44 tahun di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung. Dan beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Ampang Tanah Perkuburan Jalan Ampang. So sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Guys, fakta yang menarik buat P. Ramlee, beliau dilahirkan pada pagi raya tau guys. Okey, sekarang ni macam mana nama dia Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih? Macam mana pula orang boleh panggil dia P. Ramlee kan? Kisah bermula daripada nenek beliau yang sangat-sangat sukar untuk memanggil Tengku Zakaria. So, nenek beliau memanggil beliau Ramlee je. So, mana datang P kat depan tu? P tu diambil sempena nama bapa beliau, iaitu Nyak Putih. Putih tu P. Sebab tu lah P. Ramlee tu ada. Nama beliau bukanlah betul-betul P. Ramlee. Itu adalah nama samaran yang diberi oleh nenek beliau sendiri. Beliau telah dikurniakan anugerah bintang kebesaran darjah Panglima Setia Mahkota oleh Yang di-Pertuan Agong pada 6 Jun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Sebab tu kita boleh panggil P. Ramlee Tan Sri P. Ramlee. So, macam yang kita tahu, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan seorang penyanyi, pelakon, penulis lagu dan juga pengarah. Siapa yang tak pernah dengar lagu P. Ramlee ni? Korang membohong aku lah kan. So, aku nak ceritakan antara lagu-lagu yang aku gemari. Kalau kita nak ceritakan semua lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, banyak. So, aku ceritakan apa yang aku suka tentang lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni. Antara lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang aku suka, yang pertama, aku suka lagu bunyi gitar. Teng 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 teng. So lagu bunyi gitar ni dicipta pada tahun 1964, menjadi salah satu soundtrack di dalam filem Tiga Abdul. So ada satu scenery di mana watak yang dibawa oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam cerita tu membuka satu kedai muzik di mana ada kugiran yang mencari satu lagi line up yang tak cukup. Dia punya skrip dia macam ni. Tak cukup satu lagi, lead gitar. Lebih kurang macam tu lah guys. So lagu ni berentak twist. So macam dekat Malaysia ni, kalau majlis-majlis perkahwinan, kalau ada orang kata joget lambak ke, ada kugiran ke, memang antara lagu wajib yang perlu dimainkan di setiap majlis perkahwinan macam tu. So memang sedap lah orang joget. Syok kan? Kalau korang tak dengar pun, aku rasa sangat-sangat relevan sekarang lagu-lagu macam tu. Sebab jiwa tu tak pernah mati kalau kita dengar lagu-lagu macam tu. Dan pada tahun yang sama, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee membuat satu lagi lagu. Lagu ni kalau buat kaum-kaum wanita, aku rasa ramai yang tak suka kot lagu ni. Sebab lagu ini ialah lagu Madu 3. Kalau orang merajuk balik ke rumah isteri muda, kalau dua-dua merajuk anak kahwin 5. Jangan marah. So, lagu ini dipetik daripada filem Madu 3 sendiri. Madu 3 ni bagi aku cerita dia yang sangat-sangat, orang kata, yang berlaku sekarang ini. Banyak yang berlaku sekarang ini. Kahwin ramai, kahwin 3, tak salah benda tu. Tapi mestilah kena dapatkan persetujuan daripada isteri yang pertama, betul tak? So lagu ni pernah dipopularkan kembali di Indonesia, iaitu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani membuat balik arrangement yang baru, version rock sikit, lagu Madu 3 ni, dan mendapat sambutan di Indonesia. Terima kasih Ahmad Dhani. So lagu seterusnya, aku suka lagu Jeritan Batinku yang dipetik
dari filem Ibu Mertuaku. So lagu ni dia slow sebenarnya. Dia slow bila dengar kita macam layan. Bila kita dalam mood sedih tu, kita akan related lah dengan lagu tu. Tapi ramai artis-artis Malaysia yang membuat balik comeback untuk lagu ini. Oh, comeback, dipopularkan balik maknanya dia buat arrangement baru dan buat balik lagu ni menjadi satu lagu, orang kata lagu untuk kenangkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan antara yang lagu sangat popular Jeritan Batinku ni yang dipopularkan oleh Azlan and the Typewriter. Memang high note, Azlan nyanyi, tak percaya korang pergi tengok kat YouTube, best gila. Dan lagu yang terakhir yang aku suka, kalau aku nak ceritakan lagu-lagu lain, banyak je sebenarnya lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni aku suka. Tapi ini antara yang aku minat lah kan. Lagu Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Lagu ni dipetik daripada filem Ibu Mertuaku dan juga Enam Jahanam. So lagu ni ramai artis-artis Malaysia kita cover kan, membuat persembahan. Dekat mana-mana dia akan bawa lagu ni, sempena lagu cover untuk diorang lah. Sebab bagi aku lagu ni memang bila kita kehilangan seseorang, kita tak akan dapat pengganti tu yang sama yang apa kita ada ni. Kita hargailah apa yang kita ada, ibu bapa kita, isteri kita, anak-anak kita. So hopefully lagu ni mendapat lebih lagi cover-cover daripada artis-artis Malaysia ni untuk memperingati Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So guys, kalau aku dah ceritakan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang aku minat, tentulah ada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang aku suka. Almost sekarang sempena bulan kemerdekaan ni, kebanyakan channel-channel televisyen sekarang ni memainkan kembali filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kan aku cakap dia sangat related bulan kemerdekaan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni. Kenapa Sebab memang zaman peperangan dulu, zaman Malaysia ni dijajah oleh negara-negara luar, memang time tu diorang syuting filem-filem diorang. Sempena bulan kemerdekaan ni, tak lari daripada filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu Sarjan Hassan. Aku nak cerita sikit kan, cerita Sarjan Hassan ni. Pengarah asal cerita Sarjan Hassan ni ialah Lamberto Avellana. Macam minta maaf lah kalau salah sebut, pronunciation aku tak betul ke apa, minta maaf. So dia ni berasal daripada Filipina dan mengalami satu masalah dalaman bersama dengan production yang untuk filem tu lah. Dan P. Ramlee sebagai penolong pengarah take over cerita ini untuk mengarahkan filem ni sampai habis cerita ini. So apa yang kita tengok tu sebenarnya hasil arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kita tengok sikit petikan video filem Sarjan Hassan ini. Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Guys, tak lari tak bukan kalau kita tengok 3 series ni mesti tak kering gusi. Betul tak? So, aku nak ceritakan filem seterusnya yang aku minat, iaitu 3 filem Bujang Lapuk tu, iaitu Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk. Guys, yang Pendekar Bujang Lapuk tu kan, dah lah orang kaya berlagak kan. Kalau ada sampan kau nak pergi, kau nak naik seorang kan. Pendekar Mustar datang, kasih tala. Dan semangat 3 orang ni untuk belajar silat, mempertahankan diri, membawa kepada meminati seorang gadis. Dah aku minat seorang gadis, tak kerti baca pula, minta bantuan. Tapi aku suka salah satu scenery daripada cerita ini, di mana mereka kagum bila anak kepada Pendekar Mustar ni keluar untuk pergi bekerja, untuk ke sekolah. Dan ada satu satu babak ni yang dia menyiram pokok, tapi Pendekar Mustar kat bawah guys. Lepas tu Pendekar Mustar cakap apa? Ani, angkat kain jemuran, hujan dah turun. Itu kalau kau tak gelak, kau tak ada perasaan lah tu. Dan yang aku ingat satu lagi, Seniman Bujang Lapuk. Wow, ini
Macam banyak macam-macam ada. Antaranya aku bagi dalam beberapa kan. Contohnya hey Hang Jebat kan. Lepas tu dia akan cakap, walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubangmu hidup tetap menjadi apa benda lah. Biarlah dia cakap apa pun kan. Tapi antara dialog tu aku rasa kalau sampai sekarang aku rasa lah orang akan mengingati dialog-dialog macam tu kan. Ada dikala orang yang membuat ringtone kot dialog-dialog P. Ramlee ni, betul tak? Korang setuju tak kan? So aku rasa legasi P. Ramlee ni kan, filem beliau, lagu-lagu beliau tak mati sampai sekarang, betul tak? Dan banyak lagi lah guys filem-filem P. Ramlee ni yang aku suka. Kalau aku cerita semua ni kerang video ni jadi 2 hari kerang. So orang kata tak lapuk ditelan zaman. So memang aku rasa dah beberapa generasi lah yang menonton filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni. Mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun cerita ni pun tak akan mati kan. So mungkin anak-anak cucu kita yang akan tengok lagi cerita-cerita ni, menyambung legasi kita untuk melihat karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Guys, setiap manusia di dunia ini akan diuji dengan pelbagai ujian. Tak kira diuji dengan cara apa pun. Tak lari juga oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni, beliau pernah mengalami satu zaman kejatuhan yang sangat teruk sehingga beliau terpaksa mengambil upah untuk menyanyi di majlis perkahwinan. Korang bayangkan zaman kejatuhan yang sangat teruk daripada seorang legenda yang dah ada beratus filem, dah ada beratus lagu. Akhir sekali zaman kejatuhan beliau mengambil upah untuk menyanyi di majlis perkahwinan. Korang bayangkan macam mana zaman tu, yang P. Ramlee sendiri putus untuk mencari pendapatan. So tragedi ni bermula apabila beliau menghadiri untuk membuat persembahan di sebuah konsert 3 Ramlee di Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara artis terlibat adalah P. Ramlee, A. Ramlee dengan L. Ramlee. So cerita dia, sewaktu P. Ramlee naik ke pentas utama untuk membuat persembahan ini, P. Ramlee telah dibu. Kalau dibu tu macam orang tak suka dia lah di waktu permulaan persembahan itu. Dan selesai saja konsert itu, syarikat rakaman EMI mengutuskan untuk menamatkan kontrak P. Ramlee kerana alasan dia lagu-lagu P. Ramlee tidak relevan untuk didengar dan suara P. Ramlee pun tidak digemari oleh orang ramai. Macam mana? Aku rasa macam ada satu benda yang tak kena lah dengan benda-benda macam ni kan. Sebab dia dah buat macam-macam lagu kot. Syarikat rakaman tu pun dah mengaut pelbagai keuntungan daripada karya-karya beliau. Tiba-tiba satu masa orang tak suka pasal dia. Ni zaman kejatuhan lah ni. Zaman kejatuhan beliau ni. Sebab orang tak suka beliau, secara mendadak beliau menjatuh. Prestasi beliau jatuh lah. Kenapa aku cakap betul-betul? Sebab aku rasa macam kalau kita fikirkan secara logik, tak logik lah terjadi benda ni kan. Lagi satu, syarikat Shaw Brother Film Production juga mengeluarkan statement yang kontrak P. Ramlee tidak akan disambung. Tapi syarikat ni telah mengaut keuntungan yang banyak daripada filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kau bayangkan zaman kejatuhan, dan waktu itu memang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee terputus pendapatan untuk mencari duit untuk sara hidup beliau. Ada yang satu peristiwa yang aku pernah dengar, beliau menemani isteri beliau, Puan Sri Salomah, membuat persembahan di RTM, tapi tidak dijemput mana-mana pihak untuk membuat persembahan sekali. Kau boleh bayangkan tak, teman isteri dia pergi show, orang kenal ni, orang hantar si P. Ramlee, tapi tak ada orang layan dia. How come? Macam mana boleh orang tak layan dia? Sebab orang kan
tak tipulah kalau orang-orang RTM tu tak kenal Rayhan Tan Sri P. Ramlee. Sampai ada orang yang suruh beliau duduk di kantin. Sampai tak nak kasih orang tu masuk. Kau bayangkan kau bayangkan. Dalam satu award dekat Singapura, filem Asia Pasifik Festival, filem Laksmana Doremi telah tercalon di anugerah tersebut. Beliau pergi ke Singapura untuk menghadiri anugerah tersebut, tapi tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang melayani ataupun mengajak beliau untuk duduk sesama dekat kawasan orang Malaysia lah. Sehingga beliau terpaksa mencari kerusi sendiri untuk duduk di crowd warga Singapura dan duduk di belakang Aziz Satar waktu itu. Kau boleh bayangkan sampai dekat luar negara pun orang tak suka dia. Sangat-sangat menyedihkan lah. Dan beliau pernah menyatakan sesuatu kepada ipar beliau, yang beliau mengatakan tak ada orang dah peduli pasal beliau. Karier beliau pun orang dah tak heran, sehingga ada fakta mengatakan yang dia nak jadikan filem Melayu ni bertaraf antarabangsa gagal. So beliau merasa sangat kecewa. Itulah kata-kata beliau kepada ipar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So guys, fakta-fakta ni ada yang mengatakan direka, ada mengatakan ia benar-benar berlaku. So kalau korang tahu maklumat lanjut, korang boleh komen dekat bawah ni lah. Okay guys, itulah serba sedikit tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Aku sebelum tu memohon maaf kepada korang semua, kepada semua yang menonton, jika ada antara info-info yang tidak tepat aku sampaikan, kerana aku pun buat research juga dekat internet dan juga sumber-sumber yang ada lah. So hopefully korang enjoy dengan video-video kali ini sempena bulan kemerdekaan, dan di sini aku ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada seluruh warga Malaysia. Jom kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Teruskan like, komen, share dan jangan lupa subscribe. Tekan button loceng yang bunyi ting ting tu. Ting ting tu, nampak? So terus support kami, terus stay tune dengan channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay? So stay tune, take care, stay safe. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.